kurikulum KBD-KBT ni memang ada dan memang dipraktikkan di semua SABK dan SMKA yang ada. Kebanyakan KBD ni di SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan ni kenapa? Dia SABK ni adalah sekolah yang diambil oleh kerajaan dan dia jadi sekolah under kerajaan. Dulu mungkin dia sekolah agama rakyat, sekolah yang pondok-pondok tapi diambil alih oleh kerajaan, dia jadi sekolah under kerajaan. Itu kita panggil SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Okay. Manakala KBT pula kebanyakannya diamalkan di sana adalah KBT di SMKA. Yang kita panggil SMKA yang ada TEMUA, TMUA, TEMUA. TEMUA tu tahfiz model ulul albab. Okay, tahfiz model ulul albab. Yang tu yang kita panggil TEMUA, yang tu dia guna KBT, Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Okay. Okay, clear apa itu KBT dan KBD? Okay, dua-dua ni adalah kurikulum baru. Kurikulum baru yang diguna pakai yang mula pada tahun 2015. Okay, kalau perasan 2015 dia mula guna kurikulum ni. Dan pada 2015 tu lah dia mula ambil jawatan guru Injin Dini, guru Injin Tahfiz. Bermula tahun 2015. Yang saya apply tu 2016. Dan setiap tahun dia buat pengambilan guru KBD ni dan guru KBT. Cumanya last yang terakhir tak silap saya 2019 tu. Okay, 2019 dia ambil dan dia tak buat dah interview untuk jawatan guru Dini dan Tahfiz ni sebab dia ambil ramai salun simpanan. Dengan tujuan bila ada salun simpanan ni, bila ada kekosongan dia kekosongan. Itu maksud salun simpanan. Okey. Baik. Okey, seterusnya saya akan fokus kepada KBD lah. Tapi sebelum tu kita tengok dulu sejarah. Mungkinlah nanti dalam interview yang akan antum-antuna hadapi nanti, okey, dia akan tanya macam mana lah KBD-KBT ni boleh tertutunya KBD-KBT ni. Okey. Ni adalah dokumen mereka lah ni. Dokumen mereka. Okey. Ni mereka punya graf. Okey. Antum boleh baca pelaksanaan kurikulum bersepadu dini dan juga kurikulum bersepadu tahfiz sebagai kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan. Jangan kata kurikulum dini dan juga tahfiz ni tak termasuk dalam KSSM. Okay? KPD dan KBT ni termasuk dalam KSSM. Okay? Dia dah jadi kurikulum kebangsaan. Itu dia yang dirah. Okey, seterusnya. Kalau kita nak tahu lah kan, sebenarnya idea ataupun rancangan nak menunjukkan, nak mewujudkan kurikulum yang berasaskan agama ni, okay, yang berasaskan agama dan juga tahfiz ni lama dah. Ni sejak tahun 2004 ni. Cuma 2004 ni mereka ambil sekolah-sekolah agama rakyat dijadikan SABK. Itu target mereka pada 2004. Lepas tu 2008 mereka buat kurikulum dini, kurikulum selaras dengan kurikulum kebangsaan. Mereka ada lah tu. Mereka punya step-step mereka. Yang ni yang atas je lah. Jadi kita tengok. Okay. Sebenarnya dini dengan tahfiz ni, mereka ni apa objektif mereka? Tu ada objektif kenapa dini dan tahfiz ni diambil sebagai kurikulum kebangsaan. Tu boleh tengok itu. Okay, yang pertama dia nak memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran kurikulum dini dan kurikulum tahfiz di sekolah. So yang kedua, menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan kepada dini dan tahfiz yang setaraf dengan kurikulum kebangsaan. Ni yang kita nak. Kita nak
dini dan tahfiz ni yang selalu dipandang rendah oleh orang selalu tu ya. Okey, dia kata, alah ngaji agama ni tak boleh nak macam-macam kan. Okey, sebenarnya kurikulum dini dan tahfiz ni nak mengangkat golongan-golongan yang belajar agama ni. Sebab tu dia pun nak jadikan tahfiz dan dini ni setaraf dengan subjek lain. Okey, sama macam kurikulum kebangsaan. Nak masuk juga dalam sekolah arif perdana. Okey. Khususnya yang kedua, yang ketiga, menyelaraskan pengurusan tahfiz dan dini antara KPM dan Jabatan Kuasa Kurikulum Agama lepas. Itu adalah mereka punya AJK ataupun ad hoc mereka yang menguruskan untuk pengurusan dini dan tahfiz ni lah. Okay. Lepas tu selain tu objektif mereka juga nak membekalkan guru dini dan guru tahfiz yang terlatih dan setaraf dengan guru-guru KPM dari segi kejawatan. Hak ni yang penting. Ini yang kita fokuskan. Terutamanya kita lah calon-calon yang sedang mencari kerja, job hunting semua ni. Okay. Dia pun nak membekalkan jawatan guru dini dan guru tahfiz ni sama macam guru KPM yang lain. Itu yang penting. Okay. Dan yang terakhir, dia nak membilak potensi dan keupayaan pelajar melalui kurikulum yang dapat menjaga individu yang seimbang dan berketerampilan dalam kedua-dua bidang, ilmu naqli dan juga akli. Okey. Saya ingat waktu kami belajar di Ida lah. Okey. Kami belajar semua ni. Memang ada satu subjek yang khusus untuk dini. Nanti tengoklah apa lagi subjek dia lah. Okey. Antaranya dia kata, kita nak hasil daripada belajar tu, dia di aliran dini dan juga tahfiz, dia akan jadi pelajar yang mahir bahasa Arab, mahir ilmu fiqh, ilmu usuluddin, mahir semua yang berkaitan agama. Dan bila dia pergi luar negara, dia pergi belajar di mana-mana saja dalam negara atau luar negara, dia akan setanding dengan orang yang daripada negara lain nak belajar Arab pure. Itu objektif utama. Sebab apa? Sebab sebelum ni, kalau pelajar tu dia nak belajar di Mesir, Jordan, dia mesti ambil stamp, betul tak? Okay, kalau macam nak pergi Mesir, kena ambil stamp. Okay. Tapi melalui program dini dan tahfiz ni, dini dan tahfiz ni, dia nak belajar tu habis je SPM, sudah boleh pergi terus, tak perlu ambil stamp lagi dah. Dulu ni timbul lah satu perbalahan lah. Okay, kalau wujudkan dini stamp tu, tak ada siapa nak ambil lah. Macam tu, tapi tak sebenarnya. Okay, contohnya bila ambil aliran dini ni, dia akan memudahkan pelajar tu terus ke luar negara, ke Timur Tengah dan sebagainya. Nak bagi potensi pelajar tu lebih mantap. Dia dah habis dia SPM, dia habis dia belajar sampai tingkatan 5, juga dah boleh advance dengan aliran dini yang dia ambil. Itu objektif dini dan tahfiz lah. Ini perkongsian supaya kita tahu rupanya begini tahfiz dan dini ni. Okey, seterusnya ni adalah konsep je lah. Dulu ni kurikulum dini dan tahfiz ni tak termasuk dalam kurikulum kebangsaan lagi. Dulu ni kalau kita belajar sekolah agama contoh macam Mata Mahmud, sekolah agama rakyat yang lain, sekolah menengah agama yang lain, kita ada subjek apa? Fiqh, tauhid, qawaid, apa lagi? Insya' mutala'ah, apa dia lagi? Semua subjek tu, semuanya subjek dini. Okay, semua subjek dini. Tetapi, bila main kurikulum dini ni, dia rangkumkan mengikut option. Contoh yang ni, okey, yang ni syariah. Lah, untuk syariah. Okey, yang ni usuluddin duduk sebelah. Yang ni bahasa Arab duduk sebelah. Dia tetap belajar benda yang sama. Cumanya kurikulum ni lebih tersusun. Jadi kurikulum ni, dia lebih tersusun dan mudah untuk belajar nampak. Dulu kan kita belajar tauhid, itu asing. Qawaid, itu asing. Sirah, itu asing. Jadi kita pun belajar, hari ni subjek ni, hari ni kita tak tahu. Hari ni bahagian usuluddin. Hari ni bahagian syariah. Hari ni bahagian bahasa. Kita tak tahu.
Tapi bila adanya kurikulum ni, dia memudahkan pelajar untuk faham. Okey, dan sekarang kita punya kurikulum ni dah berada dalam kurikulum kebangsaan, setanding, setara dengan subjek-subjek lain dalam KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Okey, baik. Okey, ni sedikitlah saya tunjuk. Okey, boleh tengok mata pelajaran di sekolah agama. Okey, itu bidang dini, bidang tahfiz. Okey, adalah itu semua. Okey, hari ni saya lagi kita tengok. Okey, kita patah balik yang. Okey, yang saya nak fokus malam ni adalah dini. Kurikulum bersepadu dini. Kenapa dini? Sebab memang saya ada dalam dini. Jadi saya tahu dini lah. Nak cerita tahfiz, saya pun walaupun tak belajar tahfiz, kami hanya belajar sathiyah saja. Dia punya surface dia. Tapi tak mendalam. Jadi tak beranilah nak kongsi. Dia kena orang yang ambil tahfiz baru boleh kongsi. Okay, jadi saya akan kongsi tentang KBD. KBD ni dalam bahasa Arab kita panggil Al-Manhajud Dini Al-Mutakamil. Al-Manhajud Dini Al-Mutakamil. Kurikulum bersepadu dini. Dalam kurikulum bersepadu dini ada 5 subjek utama. 5 subjek sahaja. Okay. Yang pertama, Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah. Al-Lughatul Arabiyyah Al-Mu'asirah kita panggil dia LAM. Lughah Arabiyyah Mu'asirah LAM. Ringkasan dia LAM. Okay. Nanti bila budak-budak sekolah yang belajar SADK yang ambil dini ni, dia pun tak sebut bahasa Arab. Dia sebut LAM. Subjek pula ni, subjek LAM. Jadi tahulah itu beza dia. Kalau sekolah biasa, dia panggil bahasa Arab. Kasih bahasa Arab. Itulah kan. Tapi kalau dini, dia panggil LAM. Lughah Arabiyyah Mu'asirah. Okay, yang kedua ada Asy-Syariah. Asy-Syariah. Okey. Yang ketiga Usuluddin. Keempat Al-Adab wal-Balaghah. Al-Adab wal-Balaghah. Dan yang kelima Manahijul Ulum Al-Islam. Manahijul Ulum Al-Islam. Ada 5 subjek. 5 subjek sampai dalam sini. Okey, yang saya tanda biru ni, 1, 2 dan 3, Lughah Arabiyyah Mu'asirah, Syariah, Usuluddin. 3 ni diajar dari tingkatan 1 sehingga 5. Dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Lughah Arabiyyah Mu'asirah, Syariah dan Usuluddin. Jadi tingkatan 1 pun ada 3 subjek ni, tingkatan 2 pun ada 3 subjek ni, tingkatan 3, 4, 5 ada 3 subjek ni. Itu subjek utama. Bahasa Arab, Lughah Arabiyyah Mu'asirah, LAM, Syariah dan Usuluddin. Ini adalah subjek penting. Daripada 1 sampai tingkatan 5, semua ada. Setiap tingkatan akan belajar 3 subjek. Okey. Sekarang tengok pula yang saya tanda merah ni. Al-Adab wal-Balaghah, Manahijul Ulum Al-Islam. Okey, 2 ni pula akan mula belajar di tingkatan 4 dan 5. Kita akan mula belajar di tingkatan 4 dan 5. Adab Balaghah dan juga Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah. 2 ni akan mula belajar di tingkatan 4 dan 5. Okey. Okey. Kita nampak dah, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, ini dia tingkatan 1. Tingkatan 1, subjek dini yang pelajar akan belajar adalah LAM. Okey, LAM. Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah, thumma Asy-Syariah, thumma Usuluddin. Ada 3. LAM, Syariah, Usuluddin. Ini adalah gambaran buku teks dia. Ini buku teks yang
pelajar-pelajar dini guna lah. Okay, yang guru-guru dini guna, ini buku teks dia. Tingkatan 1. Okey, seterusnya tingkatan 2. Tingkatan 2 pun sama. Lam syariah suluti. Lam syariah suluti. Tu gambaran buku teks dia lah. Ini buku teks yang kami guna lah. Okay. Yang ketiga, okay, pun sama. Lam syariah dan suluti. Lam syariah suluti. Itu gambar buku teks dia. Memang buku teks ni lah yang pelajar guna, yang guru guna. Okay. Alright. Seterusnya. Tingkatan 4. Main tingkatan 4. Belajar ada advance sikit lah. Kalau kau akan tambah 2 subjek ni lagi. Okay. Yang pertama macam biasa, dia ada lam. Lughatul Arabiyyatul Mu'asarah. Thumma Syariah. Thumma Usuluddin. Okay. Thumma Manahijul Ulum Al-Islamiyah. Manahijul Ulum Al-Islamiyah. Dan yang kelima adalah Al-Adab wal Balaghah. Al-Adab wal Balaghah. Buku tingkatan 4. Okey, seterusnya. Tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 yang terakhir lah. Okey. Ini dia. Lam Syariah Usuluddin Manahijul Ulum Al-Islamiyah dan Al-Adab wal Balaghah. Ada 5 pelajaran dini. Okey. Mungkin nanti tanya orang kan. Kau ni belajar dini. Masuk SPM ni? Ya, masuk. Depa ni dipanggil SPM dini special. Betul tak betul kan? Aku tak betul ni. Aku tak betul ni kan? Tak dengar Ustaz. Tak dengar suara. Ustazah kena buka mic. Kita mute kejap, kita message kat ruangan chat. Okey, saya tekan nanti. Lama dah saya tak dengar. Allah. Okey, tadi sempat tak yang last kali yang ni? Dengar? Tak dengar? Tak tempat tu. Ya Allah. Minta maaf tertekan ni. Okey, tunjuk tekan lah. Okey, tak apa. Okey, yang tingkatan 5 tadi. Okey, saya ulang sikit. Yang tingkatan 5 tadi. Buku teks dia 5 ni lah. Okey, 5 subjek ni. Lam, Syariah dan juga Usuluddin. Yang ni memang utama daripada tingkatan 1 ni kita belajar 3 ni. Lam, Syariah dan Usuluddin. Main tingkatan 4 dan 5 kita tambah 2 ni. Manahijul Ulum Al-Islamiyah wal Adab wal Balaghah. Yang ni kita tambah ataupun pelajar akan belajar bila mereka dah masuk dalam 4 dan 5. Okey. Okey. Macam mana nak kenal buku teks KBD ni? Setiap buku teks dia ada cok dia kat bawah tu, cok merah tu. Okey. Kalau ada cok merah tu dia tulis KBD, KBT, tu buku KBD dan KBT lah tu. Okey. Yang tu memang buku KBD dan KBT. Okay. Dia special lah sebab dia
ada cop dia tersendiri. Okay, kalau kita nak tempat pun semua buku ada. Okay, ada cop merah ni. Jadi kita senang nak beli. Oh, ni buku KBD. Oh, ada cop merah. Okay. Yang ni, ni dah tulis kat atas. Al-Manhajuddini Al-Mutakamil. Yang ni pun sama. Al-Manhajuddini Al-Mutakamil. Al-Manhajuddini Al-Mutakamil. Okay. Jadi semua buku teks KBD dan KBT ni dia ada cop dia. Jadi kita senang nak jam lah. Okay. Sekarang jom kita tengok benda apa yang pelajar ni belajar. Okay. Okay, nampak ni. Ke nak kena rusak? Kena Okay. Yang pertama sekali, okay, mata pelajaran diri dan tahfiz ni adalah subjek yang kita panggil paling banyak masa. Dan paling banyak sekali adalah lam. Paling banyak masa lam. Seminggu tu 15 kali masuk kelas yang sama. Okay. Kalau tingkatan 2, lam 13 masa. Kalau tingkatan 3, 11 masa. Ni pengalaman lah. Kalau ajak lam tingkatan 1, 15 masa. Kadang-kadang tu kita bawa sampai 17 masa ikut pentadbir susun kan. Jadi setiap hari tu masuk kelas yang sama 2 ke 3 kali. Pagi dia masuk lah. 2 tengah hari masuk kat dah. Itu dia. Abang kata kepentingan belajar bahasa Arab ni lam. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama mata pelajaran usuluddin. Dalam usuluddin ni dia ada 5 bahagian. Daripada semua tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, semua buku usuluddin ada 5 bahagian ni. Okey, yang pertama at-tauhid. Kedua at-tafsir. Ketiga al-hadith. Yang keempat as-sirah wa tarikh al-islami. Thumma al-akhlaq wa tasawuf. Okey, dia ada 5 ni. Tauhid, tafsir, hadis, sirah, akhir. Dalam usuluddin belajar 5 ni. Nanti setiap tingkatan adalah tajuk dia. Okey. Kalau syariah pula, dia ada Al-Quran wal Hifz. Belajar memang akan belajar hafaz. Okay, hafaz surah, belajar tajwid, makhraj huruf dan sebagainya lah. Lepas tu dia ada fiqhul ibadat, fiqhul munakahat, fiqhul muamalat wal jinayah. Kalau tingkatan 1 dan 2, hanya ada Al-Quran wal Hifz dan juga fiqhul ibadat. Tapi bila main 3, 4, 5, dah ada dah munakahat, muamalat, jinayah. Okey. Seterusnya, manahij al-ulum al-islamiyah. Okey. Manahij al-ulum al-islamiyah ni, dia ada 2 saja. Okey, kalau manahij ni, kita akan belajar di tingkatan 4 dan 5. Dalam subjek manahij ni, dia ada 2 bahagian penting. 2 bahagian, dia bahagi 2. Yang pertama, kita akan belajar mantiq. Yang kedua, usul fiqh. Mantiq ni, kalau kata tak ada subjek kurikulum dini ni, kita akan belajar mantiq pula. Waktu STAM, waktu STAM baru kita akan mula belajar mantiq. Tetapi, kalau kurikulum dini ni, kita dah mula belajar dah dalam subjek manahij. Sama juga usul fiqh. 2 bahagian tu dalam manahij. Okey, seterusnya. Lam, al-lughah al-arabiyah al-mu'asirah, lam. Okay, lam pula, kalau tingkatan 1 dan 2, dia hanya menekankan maharat. Maharat. Ada 4 maharat. Okay. Maharat al-istima', kalam, qira'ah, kitabah. Ada 4 maharat ni yang sangat ditekankan di tingkatan 1 dan 2. Bila naik tingkatan 3, baru budak-budak ni akan belajar. Besar. Dia tu akan mula belajar qawaid ni ataupun seperti an-nahwu was-sarf di tingkatan 3, 4, 5. Tapi kalau tingkatan 1 dan 2 tak ada qawaid. Tak ada. Dia tak ada belajar mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih, tak ada lagi tingkatan 1 dan 2.
dia akan mula tingkatan 3. Okey. Sebab fokus dia tingkatan 1, 2 ni nak bagi kemahiran tu. Kemahiran tu macam kemahiran dengar, cakap, menulis, membaca. Okey, seterusnya al-adab wal balaghah. Al-adab wal balaghah ni, okey, yang pertama dia ada 2 bahagian sama macam manhaj tadi, dia ada 2 bahagian. Okey, bahagian pertama al-adab wan nusus. Adab nusus. Belajar tu lah yang kita tahu kan, syair apa semua tu, adab nusus. Yang kedua al-balagh. Subjek adab wal balaghah ni kita akan belajar di tingkatan 4 dan 5. Sama macam manhaj. Okey. Baik, tu je lah 5 subjek yang ada dalam kurikulum ini. Okey, yang bawah tu dia ada hifzul Quran, Al-Quran, yang tu adalah untuk KBT, kurikulum bersepadu tahfiz. Jadi tahfiz, budak-budak tahfiz dia akan belajar lah. Okey, mungkin ada orang tanya, macam mana nak jadi guru tahfiz kalau yang ada KPM ni? Okey, syarat dia kita calon mesti ada sijil tahfiz yang diiktiraf. Sijil tahfiz yang diiktiraf lah. Kalau ada sijil tahfiz, boleh minta jadi guru tahfiz. Tapi kalau kita ada ni pelajar orang Islam biasa, Arab, Politin, semua tu di kampus kita, di universiti dulu, kita kena minta dini lah. Tapi kalau kita ada sijil tahfiz, boleh minta dulu. Ini boleh, tahfiz boleh. Cumanya tahfiz ni dia pun nak pakai gaya lebih ramai. Itu je lah poinnya. Okey. Seterusnya dia ada apa ni? Okey, ni. Ni yang saya cerita tadi, bilangan waktu ni. Penekanan terhadap bahasa Arab dan kandungan agama dalam KBT. Tu waktu dia. Okey, macam kemahiran bahasa Arab. Okey, dia nak tekankan bahasa Arab. Jadi lam ni masa dia sangat banyak. Kalau tingkatan 1, masa dia 15 masa. Maksudnya 15 kolom masa tu kita akan masuk dalam seminggu, dalam 5 hari tu. Okey. Kalau tingkatan 2 dia jadi 13, sekian 3 jadi 11, jadi semakin sikit lah. Okey. Kalau kandungan agama ni, okey, syariah ada usuluddin tadi. Tu pembahagian masa dah. Taklah sebanyak lam. Lam dia satu tu, taklah sebanyak tu. Okey. Okey, baik. Lagi ada bagi. Okey, ni dalam manual report pun ada sebut jadual harian pelajar. Ni untuk belajar tahfiz lah. Kedua-duanya sebab dia ada hafalan, ada murajaah, ada talaqi, musyafah, dan sebagainya. Okey, boleh tengok lah. Okey. Lepas tu ada tingkatan 6 dini. Okey, sebenarnya dini ni ada tingkatan 6. Ada tingkatan 6. Tingkatan 6 tahfiz pun ada. Dalam sekolahnya adalah Mekah. Ada tingkatan 6 tahfiz. Okey. Sampai tingkatan 6. Ada dini dan okey. Okey, baik. Yang ni bidang-bidang yang pelajar akan boleh pilih lah. Yang ni tak apalah. Cumanya kalau lah dia tanya, kita boleh cerita lah kalau pelajar dini dan tahfiz ni daripada bidang dini dan tahfiz, mereka boleh pi semua ni. Diploma tahfiz pun boleh pi, STAM boleh pi, matrik asasi pun boleh pi, STPM pun boleh pi, diploma pun boleh pi belakang. Okay. Kalau lah kata dia nak masuk dalam negara luar pun sama, boleh pi belakang. Kalau nak pi luar negara, ni nak pi luar negara, boleh pi. Okay. Itu je lah. Lihat ni dia tak ada apa. Okay dah, habis dah. Okay, yang satu lagi yang penting. Okay ni, yang ni penting. Okay. Dalam subjek dini ni, bahasa perantaraannya adalah bahasa Arab. Mutlaqan, sepenuhnya. Nastakhdim al-laghat al-arabiyyah mutlaqan. Okay, kita akan guna bahasa Arab sepenuhnya. Kalau tengok buku dia, tak ada sepatah pun macam lain.
Okay, sehingga muka suratnya pun ditulis bahasa Arab. Safa, As-Saniyah, Hakata. Ditulis dalam bahasa Arab. Itu teks ini. Okay. Bahasa perantaraan dia adalah bahasa Arab. Okay. Lepas tu ada orang tanya, okay, kalau kita nak mengajak dini ni, tak boleh langsung ke guna bahasa Melayu? Okay. Saya cerita sikit, sebelum saya posting dulu, kami ada perjumpaan dengan JTN. Okay, kami guru-guru interim dini ni, okay, dulu ni, ada perjumpaan khas dengan JTN ke panel. Kami tu orang besar JTN lah, yang dalam sektor pendidikan Islam. Okay, dalam sektor pendidikan Islam tu dia ada orang besar dia. Okay, mereka ni bagi peringatan kat kami ni. Dia kata, antum adalah guru dini. Guru dini yang dilatih oleh TPM. Okay. Jadi, subjek dini ni bahasa dia adalah bahasa Arab. Saya nak semua guru dini cakap Arab waktu mengajar. Ya, itu dia. Okay. Memang tak digalakkan langsung. Tak boleh langsung cakap bahasa Melayu di dalam kelas. Sepatutnya. Malah kita nak terjemah ayat tu dalam bahasa Melayu pun tak boleh. Kita kena guna cara lain, ikut kreativiti, ikut kita punya idea waktu tu lah. Okay, contoh kalau kita nak terjemah tak reti, kita boleh guna terjemahan bahasa Inggeris. Ataupun tak mai lah perkataan bahasa Inggeris ni, kita boleh buat gaya. Contoh, ya bertasimu, buat gaya macam tu. Ataupun sediakan gambar. Contoh nak, okey, gambar apa? Kirtun. Buat main gambar kecil. Jadi, kita tak boleh nak terjemah terus dekat pelajar. Kita kena guna kaedah lain untuk bagi tahu makna kat pelajar. Okey. Ya, memang saya praktikkan itu. Dalam kelas cakap bahasa Arab. Memang pada awalnya pelajar memang ngangor. Ngangor tak habis. Tak tahu, tak pernah dengar. Okey, tapi bila kita ajak pelajar tu berbual. Walau bila kita cakap dengan mereka dah biasa dengar perkataan tu, mereka tak rasa kekut dan tak ngangor. Okey, itu tips dia. Memang kita diingatkan supaya ajar sepenuhnya dalam bahasa Arab. Tapi ada jugalah guru-guru yang payah nak cakap Arab, buat-buat nak faham, dan nak habis slippers lagi. Adalah yang cakap Melayu tapi tak apa. Dan dia juga faham. Tapi pada asalnya kami dulu diingatkan kena guna bahasa Arab. Bahasa dalam kelas tu adalah bahasa Arab. Sebab itulah JTN, okey, tengok kat sini. Penggunaan lughatul fasli semaksimanya. Kena guna lughatul fasli. Contoh nak suruh dia bangun. Nak abang apa? Ayaman. Ataupun nak suruh dia duduk. Ijlisu. Kena guna. Okey. Dan yang paling penting PDPC mesti rujuk di SKP. Okey, dini pun ada di SKP dah. Setiap subjek, setiap tingkatan ada di SKP dah. Jadi kena rujuk. Okey, tak boleh tak rujuk sebab dia jadi macam bagi apa? Benda yang kena rujuk lah. Okey, jadi dah habis dah saya punya kongsian ni. Okey, dah lah. Itu je lah yang saya boleh kongsikan. Okey, setakat tu ada soalan daripada sahabat-sahabat semua? Saya pun tak tahu nak boleh jawab ke tak, tapi kalau ada dia yang saya boleh jawab, saya cubalah. Nak tanya, syllabus KSSM tu sama dengan KBT? KSSM sekolah menengah biasa, sekolah menengah harian. Tapi dia tak ada bila dalam kelas tu dia campur kan? Ada pakai KSSM. Okey, sebenarnya syllabus KBT ni memang dah standard KSSM. Dia okey, contoh kalau macam kita ada LAM kan, kita orang rajin nak usaha LAM, dia tak sama dengan aksara Arab kadang satu KSSM. Syllabus dalam dia tak sama. Kalau ada sama pun mungkin sikit, tapi dia lain terus. Dia lain lah. KBT ni dia buku dia lain,
asing dan saya dah tengok yang bahasa Arab biasa punya dia mungkin tajuk sama tapi dalam tu lain sikit. Kan kalau tengok buku dini semua subjek tu memang tingkatan 1 pun bahasa dia agak tinggi lah. Daripada tingkatan 1 kita tengok memang bahasanya tinggi Alok dan silibus dia agak tough lah, kita kata agak tough. Ada okey. Jadi Assalamualaikum Ustazah. saya Saya tanya berkenaan yang Ustazah cakap tadi, mula kita masuk ni di dalam kategori interim kan. Kemudian ya kita sambung ke DPLI dan kita barulah interview semula di SPP. Jadi ya nak tanya tempoh perkhidmatan daripada interim tu dikira juga kan daripada tempoh interim tu ke tetap, ataupun dikira daripada mula tetap saja tempoh perkhidmatan tu? Itulah soalan. interim tu dia tak kira. Tapi kalau antum calon yang guru one off ni, diorang dah tawarkan dengan grade DG41, hitung lagi. Sebab kami dulu ditawarkan dengan grade DC41. DC41 ni dia dapat semua apa, semua lah kemudahan macam guru DG, tapi kami tak ada Dr. Salim dan kami tak ada Helmi. Tapi hal lain tu allowance ke apa ke sama, cuma kami tak dapat allowance rumah. Tapi kalau kira dia perkhidmatan tu apa tu yang interim tu tak kira, dia kira pelantikan daripada SPC. Itulah kami yang sikit lah tu. Assalamualaikum cikgu. Baik. Ustazah, tak tanya. Ya, tak apa. Okey, dia kalau yang untuk Tafiz kan, dia pengajian dalam bahasa Arab kau kita boleh campur-campur cakap Melayu. Kan kau? Oh, okey. Kahfiz dan Dini dua-duanya bahasa perantaraan adalah bahasa Arab. Memang kami waktu dengan DPS pun ada guru Kahfiz juga dan dipatukan keberanian kami. Cikgu tolong mengajar dalam bahasa Arab. Itu. Memang buku silibus Tahfiz pun semuanya bahasa Arab. Tapi kalau cikgu tu saya tak pastikan, cikgu mungkin ada kadang-kadang guru yang mengajar diri pun ada kekangan nak bercakap bahasa Arab. Mungkin dia boleh tapi tak lancar. Dia kekangan tu lah. Dan DPM pun nasihatkan cikgu kena perbaiki diri cikgu. Sampai tahap situ lah. Penekanan terhadap bahasa Arab tu. Assalamualaikum cikgu, Ustazah. Ya. Saya nak tanya, kalau contoh kan, kalau mungkinlah sesetengah guru dini ni yang mengajar subjek dini ni mungkin ada yang tak fasih lah ataupun tak lancar lah macam Ustazah sebut tadi tu. Jadi kalau untuk peningkatan selain daripada cara kita sendiri improve bahasa Arab tu, macam pihak sekolah ke PPD ke ada tak kursus yang dia nak improve kita punya kemahiran bahasa Arab? Terima kasih. Okey, baik. Soalan yang bagus. Secara umumnya tak ada lah. Atas inisiatif cikgu tu sendiri. Kalau ada sekalipun, mungkin 1 atau 2 program saja. Itu pun kita tak rasa syok sebab dalam kursus pun dia cakap bahasa Melayu. Cuma dia agak kata, okey, dia cakap Melayu tapi dia nak kita fasih bahasa Arab. Dia tak syok juga lah. Jadi semuanya atas inisiatif diri sendiri. Tapi kan saya nak share satu lah. Okay. Saya pun tak ada lancar cakap Arab. Waktu kita mungkin lah, waktu mula-mula kita nak masuk kelas dulu kita kena berbahasa Arab kan. Okay. Sebelum masuk tu kita kena buat preparation sikit lah. Kena buat teks kita. Okay. Kena buat, kalau kata nak sebut nak minta pelajar baca, okay, dia kerak apa dia. Jadi kita kena buat persediaan.
Kalau kata nak tunggu mereka buat previous kat kita, mungkin ada, tapi kadang-kadang tu tak memenuhi kehendak yang kita nak lah. Mungkin ada juga di buat previous di YouTube ke, live YouTube dan sebagainya. Itu kita kena pandai cari lah. Tapi nak habaknya bila kita dah rajin cuba cakap dalam kelas, insyaAllah kita akan pasal. Yalah. Alamak. Satu lagi yang bestnya, belajar depan kita tu dia tak tahu pun kita salah nahu ke, kita salah kataan ke, dia tak tahu pun. Tapi kita ni cuba beranikan diri, cakap juga. Agak-agak macam kata, salah lah, salah baris lah. Kita cakap lagi sekali. Jadi kita kena buat inisiatif macam tu lah. Dan satu lagi, kalau lah ada kawan kita ambil bahasa Arab sama ataupun yang dia boleh cakap Arab dengan dia. Wujudkan suasana tu. Sebab kalau kita nak tunggu orang, memang tak buat kat kita lah. InsyaAllah. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam lambat sikit. Mungkin ada saudara contoh pada awal ke. Saya nak tanya. Bolehkah saudara contohkan sikit pengalaman interview? Mungkin dalam bahasa Arab juga ke? Ataupun antara soalan lah yang ditanya dalam IV. Itu saja. Okey, kalau nak cerita pengalaman interview saya boleh cerita pengalaman interview yang waktu nak apply guru dini dulu. Guru dini dulu. Okey. Dulu kami ada ujian UPCG, ujian kelayakan calon guru. Okey, yang tu tak apalah, kita jawab tanda kat kertas je. Okey. Bila dah lulus UPCG, kita akan ke satu interview lagi. Interview tu face-to-face lah. Kita jumpa panel. Okey. Waktu saya apply guru interview ni tu, kami ada dua jenis. Dalam sehari tu kami ada dua interview. Yang pertama, interview dari segi Al-Quran dan bahasa Arab. Dan yang ketiga, interview dengan panel dan kita duduk dalam group. Mungkin dalam 4 atau 5 orang. Okey. Kalau ujian Al-Quran dan juga bahasa Arab tu memang dia tanya dalam bahasa Arab. Dia tanya soalan ta'aruf je pun. Dia tanya, okey, daripada situ dia nak tengok kita ni jawab confident ke tak, kita ni jawab tepat ke tak, dan kita ni tak jawab ke. Macam tu dia tengok. Okey, saya nak cerita kan, saya dulu ngaji UIA je, bukan daripada Tuan Anggara, UIA. Waktu interview tu memang kita dah biasa cakap Arab. Yang ta'aruf tu dah biasa dia cakap. Jadi kita cakap lah. Lepas tu dia tanya saya, Anti mutakharijah min al-Azhar atau al-Uqum? So saya kata, la, ana min al-Jami'ah al-Islamiyah al-Alamiyah, Malaysia. Lepas tu kata, lepas tu dia cakap Melayu juga. Dia kata, saya ingatkan awak mengaji Mesir. Sampai ke tahap tu kita kena yakinkan dia. Sampai dia kata, ni nampak gaya macam budak Mesir ni ataupun budak Jordan. Sampai tahap tu kita kena yakinkan dia. Dia bukan nak tengok kita ni lahu betul-betul sangat-sangat. Tak apa, salah sikit tak apa. Tapi kita kena usaha sikit lah. Yang penting dia nak kita yakin ke nak jawab. Satu lagi, bila dia tanya kita faham dan kita boleh jawab dengan cepat. Okey. Lepas tu kalau Al-Quran, soalan dia baca ayat Al-Quran, masuk ada hafazan sikit dan dua tajwid. Hafazan tu suruh lazim baca. Dan review kedua yang bahagian dengan panel-panel SPI, panel-panel sekolah cikgu-cikgu yang lain lah, yang PKT, JPN semua tu, yang tu soalan dia yang pertama ke Arab, dia suruh kita sebut IC kita dalam bahasa Arab. Itu memang wish tak pernah cakap IC dalam bahasa Arab kan. Time tu lah wish tak pernah cakap IC, nak sebut 333 ke 111. Okay. Cara sebut IC pun ada banyak kan.
So ada tanya IC dalam bahasa Arab. Lepas tu dia suruh sebut IC tu terbalik. Kalau selalu kita mula 910433 semua tu, tak. Ni dia kena sebut daripada belakang ke depan. Okay. Lepas tu di situ juga, di tempat temu juga tu juga, yang bahagian tu dia bagi satu tugasan dan kita kena, yang tu dia nak tengok kita ni ada leadership ke tak. Okay. Kita kan duduk dalam kumpulan 5 orang, 4 orang. Lepas tu dia bagi satu case. Lepas tu kita satu group kena selesaikan. Di situ dia memang nak tengok leadership kita. Kita ni boleh tak jadi seorang pemimpin, dan ataupun kita ni kalau orang bawah, kita boleh tak ikut arahan orang atas. Dua benda tu dia. Kalau kita diberi amanah, boleh tak kita buat? Ataupun bila kita duduk di bawah, kita boleh tak ikut arahan orang. Kat situ memang tricky sikit lah. Dia memang tengok kita atas bawah. Dan bila interview, jangan kedekut senyum. Itu jangan buat muka ketat. Pergi senyum, tapi jangan duduk sengih masa sampai dia tanya, kita tak jawab, duduk sengih lah, tak boleh lah. Okay. Jawab pula soalan. Itulah pengalaman. Tapi kalau interview SPP, batch kami ni special sikit sebab kami ni baru, kata apa, waktu kami SPP tahun lepas. Waktu tu kita tengah kalut-kalut dengan pandemik COVID-19 ni. Jadi waktu tu SPP minta kami buat video. Video ada tiga elemen. Video yang pertama Ta'aruf diri, cerita semua-semua lah tu. Lepas tu yang kedua, video kita mengajar dalam kelas. Dan yang ketiga, video bercakap tentang isu semasa. Itu semua juga SPP. Tapi yang tu kami tak berhadapan dengan panel. Sebab kami kena record video masing-masing. Lepas tu hantar. Alhamdulillah, hak tu memang saya bersyukur kan, sebab hak tu memang senang. Sebab kita boleh tengok balik, kita boleh ada isi. Itulah. Tapi kalau yang sebelum ni, yang baru-baru ni, buka interview online. Memang ada panel SPP lah dalam tu. Itulah. Okay. Itulah sikit sebanyak pengalaman saya yang boleh dikongsi bersama. Okay, ada lagi tak? Ustazah, saya lagi tanya, macam contoh ada tak kalau panel temuduga tu dia tanya kita pasal komponen pengajaran ataupun macam apakah kurikulum yang ada dalam buku Sulutin ke buku syariah ke, maksudnya dia nak tahu ada tak macam soalan macam tu. Itu saja. Okey, soalan tu dulu tak ditanya. Dululah tak ditanya. Memang kami yang ambil interview waktu tu tak ditanya soalan tu. Cuma mungkin dia akan tanya apa yang awak tahu tentang KBT. Apa yang awak tahu tentang KBT. Time tu lah baru kita nak bagi semua info yang kita ada. Tapi dia tak tanya terus apa yang kita tahu tentang syariah. Maksudnya tak ada option tu, tapi tak mustahil dia akan tanya. Okay, ready je lah info-nya. Okay, baikku Ustazah nak tanya. Sebab pengalaman guru saya dulu, setiap bila dia baru diterima masuk sebagai guru kan, setiap 3 ke 6 bulan macam tu lah, dia kadang-kadang satu subjek yang dia ajar tu, kadang-kadang dia ada dia punya pentaksir dia setiap berapa tempoh tu kan. Lepas tu bila pentaksir tu nak main, guru saya tu prepare lah, bagi tahu lah apa yang nak kena buat, berlakon sikit ke apa kan, nak acah-acah bagi pentaksir tu yakin dengan guru kita kan. Jadi bila macam kami yang insyaAllah akan diterima masuk ni, adakah kami pun akan kena benda yang sama ataupun sistem tu dah berubah dah untuk ke depan ni? Okey, baik, soalan baik. Okey, memang akan kena. Hatta guru-guru yang lama dah pun memang kena. Itu kita panggil pencerapan. Pencerapan ni orang-orang besar lah, orang JPN, PTD, main tengok kita mengajar. Di situ dia akan nilai kita lah. Cikgu ni buat tak set induksi.
cikgu ni dia ikut tak di SKP? PH dia ni lengkap ke tak? Ada objektif ni capai ke tak? Memang ada. Yang tu kita panggil pencerapan. Dia main cerak pencerapan. Okey, kalau kata dulu ada 3 bulan mai tu kan. Okey, tu memang pencerapan lah. Kalau kata cikgu tu macam kami dulu belajar di IPG IPDA tu kan pensyarah selalu main tengok atau kami ada dalam tempoh praktikum ataupun PBS. Memang pensyarah akan main tengok. Jadi kekerapan tu sangat kerap lah. Tak 2 minggu mai macam tu. Tu kalau kita belajar. Okey. Bila dah diterima masuk sebagai guru kan dalam tempoh belajar praktikum semua tu, kita dah diterima masuk memang akan ada. Okey. Pencerapan ni dia banyak. Yang pertama pencerapan daripada ketua panitia kita ataupun ketua bidang, guru ketua kita akan main tengok kelas kita. Contoh saya, okey Ustaz Kemal, saya nak tengok lah Ustaz mengajar hari ni. Lepas tu dia Kemal, saya akan bagi lagi saya. Lepas tu dia akan check, dia tengok saya mengajar. Tu yang pertama, guru panitia ataupun ketua bidang yang akan main. Yang kedua, PK ataupun pengetua akan main tengok juga. Okey, PK nak main tengok nak mengajar lah. Okey, kita main lah tengok. Lepas tu ada juga pencerapan daripada PPD dan ada juga kadang-kadang tu JPN main. Jadi memang ada pencerapan. Sebab itulah cikgu-cikgu selalu pesan, okey awak hari ni saya ada dengan PPD, awak tu elok-elok, macam tu lah. Selalunya cikgu-cikgu pesan macam tu lah kan. Memang ada. Okey. Ustazah, tanya sikit Ya. Apa tu Ustazah, itu dia daripada interim kan? Kemudian Ya. hanya berapa keberangkalian, berapa 1% ke yang dapat interim masuk ke SPP tu? Ataupun ada yang tak dapat? Soalan. Okey. Soalan ni sangat menakutkan. Dulu kami sangat takut kalau SPP tak terima. Takut. Okey. Sebab apa? Sebab kita dah duduk dalam interim ni hampir 4 tahun. Tiba-tiba SPP tak terima. Memang sangat takut. Okey. Jawapan dia memang ada. Memang ada guru yang tak diterima, yang tak diterima lulus SPP. Ada. Okey. Kenapa ada? Dia adalah mungkinlah dia tak boleh nak jawab soalan. Mungkin dia pergi tu dengan serebeh, selekeh. Tak boleh lah. Sebab trainer ni akan tengok atas bawah. Dan dia akan tengok kita ni ada tajuk tak nak jadi cikgu. Cara cakap pun dia akan tengok. Dia ni cakap lah, tak jelas lah. Dia akan fikir orang tu. Memang ada yang tak diterima. Dan waktu batch kami tu, setahu saya lah, ada seorang kedua juga. Tak apalah. Cumanya, kalau dia tak diterima waktu tu, dia tak lulus SPP waktu tu, interview SPP waktu tu, dia boleh minta lagi tahun depan. Cumanya, kawan lain dah jadi tetap, dia lah tak tetap lagi sebab tak lulus. Dia kena ambil lagi ujian SPP tu, interview SPP tu. Itulah. Okey. Sesi kita dengan Ustazah Husna dah tamat. Tapi kalau nak tanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan temu duga SPP, saya boleh tolong jawab lah. Sebab Ustazah Husna dia ada baby kecil lagi, so saya tak maulah ganggu privasi dia. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Husna kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi tentang kurikulum bersepadu dini pada malam ini. Baik, terima kasih Hajar atas undangan. Sama-sama. Okey, moga bermanfaat insya-Allah. Kalau ada apa-apa nak tanya ke nak ni, bolehlah. Okey. Tanya Hajar, nanti Hajar jawab. Kalau berkaitan dini, Hajar forward lah. Okey, baik. Boleh Kak. Banyak Kak. Okey. Terima kasih semua. InsyaAllah ada rezeki. InsyaAllah doa banyak-banyak. InsyaAllah. Moga dipermudahkan. Amin. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.